Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zurina wa maulana Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udhina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Sadaqallahul azim. Waqala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah uhaddithu an bani Israil wala haraja wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan muslimin sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kami sini ke-8 Jamadul Akhir 1445 Hijriah bersamaan ke-21 Disember 2023 Masehi. Kita sama-sama zahirkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah SWT. Kita sama-sama menunaikan solat fardu zuhur berjemaah yang dipimpin oleh Tuan Imam kita Al-Fadhil Ustaz Adi Roslan Hafizahullah Ta'ala. Semoga Fadil Tuan Imam kita dan kita sekalian dikurniakan ganjaran yang sebaik-baiknya ya oleh Allah SWT di atas kesungguhan kita mengimarahkan ya solat fardu zuhur berjemaah sebentar tadi, dan mudah-mudahan ya akan berterusan ya beristiqomah kita mengimarahkan surah Al-Falah ini dari semasa ke semasa selagi kita masih ya berada dalam kalangan warga IPK Perak, insya-Allah. Ya, sepanjang tempoh kita berada di sini. Dan ya pada hari ini seperti mana yang saya ada nyatakan ya pada kuliah ya sebelum ini, bahawa hari ini adalah hari yang dalam istilah ilmu astronomi geografinya dikenali sebagai hari solstice, musim sejuk ya, bagi hemisfera utara, kita di hemisfera utara, dan hari solstice musim panas ya, bagi yang berada di hemisfera selatan ya. Jadi pada hari ini di negara-negara ya, seperti Eropah, Amerika Utara ya, Jepun, Korea, China ya, Asia Tengah ya, Afrika Utara ya, mereka siang mereka paling pendek pada hari ini. Dan bagi kita di kawasan Khatulistiwa ini, siang kita pendek berbanding malam pun pada minit yang paling tinggi ya. Jadi selepas ini ya, akan siang itu tempoh siang itu akan kembali bertambah ya, dan malam semakin berkurang ya. Jadi begitulah di sini dan di hemisfera selatan ya, di Amerika Selatan, di Afrika Selatan, di Australia, di New Zealand ya, keadaan sebaliknya berlaku ya, di mana hari ini ya, siang mereka paling panjang dan mereka berada pada musim panas sekarang ya. Dan selepas ini tempoh siang mereka akan mula berkurang dan malam
semakin bertambah. Gitulah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, ini semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah SWT seperti mana yang disebut di dalam surah Yasin, yang kita baca pada setiap malam Jumaat, termasuk malam akan datang. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Surah Azim. Begitulah yang telah disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin rahimakumullah, kita meneruskan kupasan kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, kitab hadis 40 Imam An-Nawawi rahimahullah taala, sampai kepada al-hadis ats-tsani wal 20, hadis yang ke-22. Jadi hadis ini diriwayatkan daripada An Abi Abdullah, diriwayatkan oleh sahabat yang bergelarannya Abi Abdullah, Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah, di sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah ini seorang sahabat yang alim, seorang sahabat yang tinggi ilmunya, yang memiliki ketinggian ilmu dalam ilmu agama. Khususnya beliau termasuk dalam kumpulan sahabat-sahabat yang banyak merawikan hadis-hadis Nabi SAW, Jabir bin Abdullah ini. Dan di kalangan ahli fatwa, di kalangan para sahabat dia terkenal sebagai salah seorang ahli fatwa dan salah seorang yang dihantar untuk menjadi mufti pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin, keluar daripada kota Al-Madinatul Munawwarah. Jadi Jabir bin Abdullah Al-Ansari, ini adalah nisbah beliau, digelar Al-Ansari kerana beliau, sahabat ini Jabir bin Abdullah ini, dari kalangan golongan Ansar, macam kita sebut sebelum ni, golongan Ansar, mereka yang berasal dari kota Al-Madinatul Munawwarah. Kalau konteks IPK Perak ni, golongan Ansar ni adalah tuan-tuan perempuan yang berasal dari negeri Perak. 08, tuan-tuan perempuan adalah golongan Ansar. Yang lain kami golongan Al-Muhajirin, saya Tuan Imam Saadi, Ustaz Kamil, itu golongan Ansar, golongan Muhajirin. Kami berhijrah dari Perak ini untuk mencari rezeki, mencari kehidupan. Tuan-tuan perempuan yang memang 08, tuan-tuan golongan Ansar, tuan-tuan berada di sini. Itu dalam konteks IPK Perak lah. Dalam konteks zaman Nabi SAW, golongan Ansar ni mereka yang berasal dari kota Al-Madinatul Munawwarah. Radhiyallahu anhuma, Allah Ta'ala redha kepada kedua-duanya, ini Jabir dan bapanya Abdullah, kerana kedua-duanya adalah sahabat Nabi. Abdullah Al-Ansari pun sahabat Nabi, Jabir bin Abdullah Al-Ansari pun sahabat Nabi. Maka Nabi redha kepada kedua-dua mereka. Allah SWT redha kepada kedua-dua mereka, kerana mereka itu sahabat Nabi. Anna rajulan sa'ala Rasulullah SAW, bahawasanya seorang lelaki. Anna rajulan, jadi rajulan ini perkataan isim nakirah ataupun kata nama umum. Seorang lelaki, siapa tak tahu, tak disebut oleh Jabir. Mungkin Jabir tak kenal pun lelaki ni, sebab ramai yang jumpa Nabi ni, ramai sahabat-sahabat pun jumpa, orang lain pun jumpa. Jadi sahabat terkenal semua. Kalau yang rapat-rapat tu sahabat-sahabat ni kenal lah yang jadi rajulan ni seorang lelaki, tak disebut siapa nama dia. Kalau sebut annar rajul, annar rajula, maknanya lelaki ni dah dikenali oleh para sahabat. Sekarang namanya ayat ni annar rajulan, bahasanya seorang lelaki. Seorang lelaki, tak tahu siapa. Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka beliau berkata. Jadi pertanyaan, mungkin sesi soal jawab penggali,
Nabi berkuliah berceramah, sesi soal jawab. Maka lelaki ni pun tanya, bangun tanya kepada Nabi, apa pertanyaannya? Pertanyaan Nabi ni apa? Faqala. Jadi yang faqala itu adalah isi pertanyaan lelaki tadi. Yang Jabir cerita ialah seorang lelaki ini bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa isi pertanyaannya? Faqala, ara'aita, apa pandangan anda, pandangan tuan, idza shallaitul maktubat, apabila saya menunaikan solat yang fardu, shallaitu, ya, apabila shallaitu, aku telah mengerjakan, aku telah menunaikan solat. Jadi dah buat ke belum? Kenapa lelaki ni menggunakan shallaitu, aku telah mengerjakan solat? Pasal lelaki ni nak tanya benda yang telah dibuat. Bila saya telah menunaikan solat al-maktubat, bermakna al-mafrudat, yang telah tertulis. Sembahyang yang telah tertulis itu maknanya sembahyang yang telah difardukan. Kerana dalam satu ayat Allah Ta'ala menyebut inna salata, sesungguhnya sembahyang itu kanat, adalah ia, alal mu'minina, atas orang-orang beriman, kitaban mawquta, sesuatu yang telah tertulis secara waktunya. Telah tertulis, maknanya Allah Ta'ala dah tulis, dah meterikan, tak boleh ubah. Waktu 5 tu tak boleh ubah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak tu Allah Ta'ala dah tetapkan waktu dia, tak boleh ubah. Boleh ubah. Kakak kata susah ni ustaz, subuh nak kena bangun pagi pukul 5.30, pukul 6, itu ubah. Sembahyang pagi itu pukul 7, boleh ke? Boleh ke? Walaupun ulama seluruh dunia sepakat bersetuju waktu sembahyang subuh tu ditukar ke pukul 7 pagi. Tiap-tiap 7 pagi tu sembahyang. Salah, pukul 7 dah bangun dah. Kenapa nak sembahyang pukul 6? Kalau negara luar pukul 5, buat apa? Pagi sangat. Kalau bulan Ramadan, puasa bermula dari terbit fajar shadiq. Daripada waktu subuh dah puasa dah. Kenapa tak boleh puasa terbit matahari? Terbit matahari kita start puasa. Sebelum terbit matahari tak payah puasa. Sebab dah termaktub oleh Allah SWT. Allah Ta'ala dah tetapkan, maka tak boleh ubah. Tak boleh ubah. Macam tu kan zuhur. Kita ubahlah. Zuhur kita ubah pukul 2 boleh? Pukul 12 matahari tegak. Pukul 1 waktu makan sejam ni, 1-2 tu ubahlah pukul 12. Kita ubah 12. Sembahyang tengah hari pukul 12 boleh. Ataupun sembahyang asar kita tetapkan sembahyang asar ni syak pukul 5. Mana-mana sembahyang sebelum pukul 5 tak boleh, kacau tu je, tak boleh. Boleh? Tak boleh kau. Yang ditetapkan oleh Allah SWT, maka tak boleh diubah oleh mana-mana manusia. Itu dia kata maktubat. Maghrib pun isyak tak payahlah kita bubarkan semua isyak. Kita masukkan maghrib double, 3 campur 4, maghrib syak. Namanya bukan maghrib isyak, gabung maghrib syak. Jadi isyak tak payahlah. Lepas sembahyang maghrib syak kita boleh nak makan ke nak tidur ke boleh, tak payah. Ini ada pula sembahyang malam pula, sembahyang isyak pukul 9, 8.30, 9 mengarut ya. Contoh kan, dipersetujui pula akal kita tu, cadangan kita tu oleh ulama seluruh dunia. Sepakat, setuju. Boleh ubah tak? Boleh. Sebab dah tertulis dalam syariat, tak boleh. Kalau tak disebut dalam Quran yang secara nyata pun, dalam hadis Nabi disebut, tak boleh. Dan Nabi pun macam tu cara sembahyangnya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak tu waktu dia tak boleh ubah. Kena terima. Baik.
Wa sumtu Ramadan, dan aku telah berpuasa pada bulan Ramadan. Pandangan tuan, bila saya telah menunaikan solat fardu dan saya telah berpuasa pada bulan Ramadan, dia tak sebut bulan Syawal, bulan Jamadul Akhir, tak disebut Ramadan, sebab kefarduan puasa itu hanya dalam bulan Ramadan, walaupun ayatnya tidak langsung. Ayat dia disebut ya allazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai yang beriman telah diwajibkan kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan puasa pada orang-orang sebelum kamu, umat terdahulu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Tak sebut direct. Ayat yang dua ayat lepas itu baru sebut syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu dia. Ada bracket, kalau terjemahan ni buat bracket panjang lah, ayat dalam bracket tu. Puasa yang diwajibkan itu adalah pada tu dalam bracket bulan Ramadan. Baru start. Sebab yang tulis pun kita tu syahrul ramadan alladzi, sebenarnya nak bagi faham kita bahawa puasa yang wajib itu, yang fardu itu dalam bulan Ramadan, yang diturunkan padanya Al-Quran, jadi petunjuk kepada manusia dan jadi keterangan yang membezakan antara perkara yang perkara hidayah dan perkara furqan. Furqan ni menjadi pembeza antara yang hak dan yang batil. Begitulah. Jadi wasumtu Ramadan, aku berpuasa pada bulan Ramadan. Wa ahlaltul halal, dan aku menghalalkan yang haram, dan aku menghalalkan yang halal. Wa haramtul haram, dan aku mengharamkan yang haram. Maksud dia, benda yang halal tu bolehlah, benda yang haram tu tak bolehlah. Yang terbaliknya, yang sesah kita menghalalkan yang haram. Yang haram, yang menghalalkan yang haram. Siapa perempuan boleh janji suami saya tak kahwin lagi satu, dia nak simpan berapa banyak skandal pun simpan lah. Saya redha, saya terima. Skandal tu kan haram, poligami tu halal. Kan terbalik tu. Patutnya menghalalkan yang halal. Tak apa ustaz, hati saya sakit pun tak apa, janji suami saya buat benda halal. Orang lelaki ni dia macam tu, dia bila nak buat benda halal tu kadang-kadang tak apa pun nak berani. Tapi bila dah jadi, bak kata ini minta maaf ada satu ustaz cakap, dia kata lebih mudah minta maaf dari minta izin gitu. Ini ustaz cakap, kalau ustaz ni ustaz lain. Betul juga, logik ya. Kalau minta izin sampai sudah tak pakai, kakak kat belakang tu pun jangan harap lah. Takkan bagi dia. Suami saya nak kahwin lagi satu, bagi saya mati dulu baru boleh. Okey, saya mati dulu tak apa, nak kahwin 5 pun tak apa. Dahsyat tu. Kahwin 6 pun tak apa, boleh je, tak ada masalah. Janji saya mati dulu. Tu izin tu tak bagi. Jadi kata ustaz ni lebih baik, lebih mudah minta maaf dari minta izin. Kahwin dulu, bila isteri dapat tahu merajuk, minta maaf. Lepas 6 bulan dia sendiri tanya, tak nanti nak balik sini ke? Balik sana je, sini pun ada rumah tak? Maknanya terimalah. Mula-mula memang tak diterima tak weh. Betul kan? Sampai dah nak cerai pun dia. Lepas 6 bulan bila WhatsApp suami, tak nanti nak balik kan? Balik sana dia, sini pun ada rumah, sini pun ada makan, sini pun ada minum, sini pun ada katil, ada bantal, tak nanti nak balik. Wah, mula tahu marah, saya minta cerai. Lama-lama fikir tak jadi. Tapi tak berani nak mengaku silap. Maka macam itulah bunyi dia.
Okey. Jadi menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Yang haram tak haram lah. Arak haram, judi haram, berzina haram, makan riba haram. Haram. Yang halal innal halal bayyin wa innal haram bayyin. Yang halal tu nyata dan yang haram tu nyata. Jadi kata sahabat ni, kata lelaki ni, aku menghalalkan yang halal dan aku mengharamkan yang haram. Itu stand dia. Walam azid ala zalika syai'an. Dan aku tidak melaksanakan amalan yang lain. Ni terjemahan penterjemah kitab, penterjemah hadis. Kalau saya dan aku tidak menambah ke atas perkara itu sesuatu apa pun. Maknanya benda yang 4 benda tu dia tak tambah tokoh. Kalau sembahyang fardu pun dia tak ada sampai 6 waktu dia buat. Kalau orang tak suruh 5 lah dia buat. Puasa pun gitu juga. Puasa fardu bulan Ramadan dia tak ada tambah. Saya akan puasa fardu bulan Syawal. Syawal pun saya puasa juga sebulan. Puasa fardu tak. Apa yang tak ada fardu kan itu je dia buat. Yang halal pun gitu juga. Haram pun gitu juga. Dia tidak akan menghalalkan apa yang Allah Ta'ala tak halalkan, dan dia tidak mengharamkan apa yang Allah Ta'ala tak haramkan. Itu maksud dia. Tidak menambah. Konon-kononnya nak tunjuk diri lebih bertakwa pada Allah, dia tambah-tambah dia. Betul, semayang 5 waktu, tapi subuh dia buat sampai 8 rakaat. Ada kat weh. Waktu mula-mula diperkenalkan temuruga calon pengantin, saya ingat ada ustaz cerita dengan kami. Waktu ditanya pada bakal pengantin ni, subuh berapa rakaat? Jadi pengantin lelaki ni jawab, subuh 8 rakaat. Weh, rajin betul kau. Orang lain subuh 2 rakaat, kau subuh 8 rakaat. Betul-betul hebat kau ni. Bertakwa tahap gaban kau ni. Sebenarnya orang tak semayang subuh. Jadi pasal tu dia tembak je, subuh 8 rakaat. Sindir tu. Jadi jangan dibuat begitu. Kalau ia pun nak tunjuk diri itu lebih bertakwa, tak payah sampai menambah benda yang telah sedia dulu. Ditambah hanya subuh 8 rakaat. Puasa pula ditambah puasa 2 bulan. Tak apalah Ustaz, saya saja nak tambah. Lepas saya raya hari pertama, hari kedua, 2 Syawal saya puasa fardu sampai habis Syawal. Tak ada, Allah Ta'ala tak suruh pun buat macam tu. Tak ada pun. Allah Ta'ala kata puasa fardu hanya dalam bulan Ramadan. Puasa lah. Jangan jangan beli makanan plastik hitam. Ada ni masuk bulan puasa, tiba-tiba dah masuk Ramadan kena gastrik. Bulan lain tak kena gastrik, bulan Ramadan kena gastrik. Kan tak naya. Kes naya tu. Kan? Yang pelik tu dia kata tak tahu macam ni Ustaz. Saya bila nak Ramadan ni kena gastrik. Habis bulan lain, sebulan bulan tak lain tak ada apa Ustaz. Normal lah. Sebenarnya alasan kamu nak menipu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak boleh ditipu. Allah Ta'ala tu maha bijaksana, Al-Hakim. Salah nak tipu Allah Ta'ala, apatah lagi musyir. Jadi kata Zaliki ni membuat pertanyaan di ujung ayat tu, adkhulul jannah, adakah aku akan masuk syurga? Kalau aku dah semayang fardu 5 waktu, aku puasa Ramadan, aku halalkan yang halal, aku haramkan yang haram, dan aku tak menambah tokoh perkara-perkara tadi, adakah layak aku masuk? Adakah aku akan masuk ke syurga? Adkhulul jannah, adakah aku masuk syurga? Qala, maka Nabi menjawab dengan ringkas saja, na'am. Ya. Nabi jawab macam tu. Kan? Itu kadang-kadang ada pertanyaan dan tak perlu jawapan panjang. Pasal ditanya itu, masuk syurga ke tak? Tak payah jawab. Adalah orang yang begini, dia akan masuk syurga. Tak payah jawab, ya ke? Soalan dia, adakah aku akan masuk syurga? Nak jawab dia. Ringkas saja jawapan Nabi. Jadi mengajar kita juga. Kalau kita ditanya soalan tu, ya ke tak? Tak payahlah kita
berpusing-pusing. Ini masalahnya bila tak nak jawab tu, yang jadi jawapan tu pusing-pusing. Kona, baring kona, tak baring, semua dia. Jawab dia lah, ya ke tak? Kamu ada buat ke tak? Tak ada. Jawab lah. Sebenarnya saya tak ada, saya memang tak ada, saya tak tergamak langsung saya. Tak payah nak jawab macam tu, orang tanya simple aja. Buat ke tak? Kalau buat, cakap buat, tak buat, tak buat lah. Kan? Dia nak tak berani jawab tu, dia corner. Itu menunjukkan orang yang tak faham soalan. Jadi begitu Nabi jawab. Adakah aku bersetuju? Dukhul jannah? Qala na'am, Nabi jawab ya. Mudah. Jadi mudah bagi kita memahami bahawa sekiranya kita melakukan 4 perkara tadi, saya berpuasa fardu, sembahyang fardu dijaga, puasa Ramadan dijaga, menjaga yang halal, menghindari yang haram, dan tidak menambah yang selain daripada yang itu, maka kita akan masuk syurga. Dalam hadis saya, itulah jawapan Nabi SAW. Hadis saya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi itulah dia kuliah kita yang akhir untuk tahun 2023 ni. Saya akan bercuti minggu depan. InsyaAllah jumpa semula pada tahun hadapan, insyaAllah. Kita akan jumpa pada hari Selasa 2 Januari 2024, insyaAllah, diizinkan Allah Ta'ala. Jadi itulah saja untuk kali ini. Yang baik dari Allah Ta'ala, yang kurang tu itu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.